KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram wa khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 واحد وعشرين. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية معاصرة مع معلم ممتاز اليوم. كيف حالكم جميعا؟ أدعوكم صحة والعافية. الله يفتح عليكم. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang subjek Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah. Tapi sebelum tu, kepada murid-murid sekalian, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat mengelakkan daripada wabak COVID-19. Baik, anda mesti nak tahu kan siapakah yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, indana al-yawm fi studio Ustaz Muhammad Firdaus. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah, kuis tamam. Ismak Karim? Muhammad Firdaus bin Mazani. Masya-Allah. Min al-madrasah Ustaz? Madrasah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Ats-Tsanawiyah Ad-Diniyah di Kuala Lumpur. Ini qarib jiddan. Qarib jiddan. Masya-Allah. Ustaz, kam sanah bil muallim? علمت هذه المادة لمدة 7 أعوام. Munzu zaman Ustaz. Baik, Ustaz sangat-sangat berpengalaman dalam subjek bahasa Arab ni. Pastinya banyak perkara yang Ustaz akan kongsikan kepada kita, tips dan cara untuk kita menjawab subjek bahasa Arab Mu'asirah pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Baik. Okay, silakan Ustaz. Okey. Kalau kita sebelum buat apa-apa, kita pakai dulu cecair pembasmi kuman ni supaya kita tak adalah terkena jangkitan wabak COVID-19. Saya pula Ustaz? Saya. Okey. Bila kita dah pakai ni Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustaz. Tapi janganlah buang merata-rata. Letakkan dalam bekas yang kita bawa ataupun kalau macam Ustaz, boleh letak kat poket pun boleh Ustaz. Okey. Saya pun letak dalam poket. Ustaz, saya. Bila kita lihat program ni Ustaz kan, bahasa Arab Mu'asirah. Ada beza ke dengan bahasa Arab biasa Ustaz? Okey, Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah ni dia mula diperkenalkan dan dilaksanakan pada tahun 2015. Sebelum itu kita belajar bahasa Arab. Okey, perbezaan yang paling ketara sekali untuk subjek bahasa Arab, dia tidak ada balaghah. Dia ada balaghah. Tetapi Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah ni dia tidak ada balaghah, cuma nahwu dan saraf sahajalah. Saya. Okey, tadi Ustaz dah menceritakan kepada kita apakah perbezaan di antara Al-Lughatul Arabiyyah wal Lughatul Arabiyyah Mu'asirah. Wal yawm sanata'allam Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah. Tapi sekarang ni Ustaz, kita nak memperkenalkan murid-murid yang akan menyertai kita pada hari ini, sebab kita nak tanya juga pandangan mereka tentang subjek ini, hal huwa sahla atau sa'bah. Okey, jadi sekarang ni kita nak perkenalkan murid-murid kita. Alright, dah bersedia dah di talian bersama dengan Alia, Amira, Ain, Faris, Amir Wafi, Hadira. Jadi boleh tak nak perkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan. Yang pertama sekali kita mula dengan Amir Wafi lah. Boleh kenalkan diri tak Amir? Dah bersedia ke belum? Belum bersedia lagi mereka Ustaz. Tapi tak apa, kita beri masa kepada mereka untuk mereka bersedia. Amira Husna macam dah bersedia je. Minta perkenalkan diri sikit. Boleh? Onkan mikrofon. Boleh. Alright, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Husna binti Muhammad Hanif. Okey Amira, nak tanya sikit lah, boleh tak? Boleh. Apa pandangan Amira Husna tentang subjek bahasa Arab Mu'asirah ni? Ada tak beza dengan bahasa Arab biasa yang kita belajar sebelum ini? Okey, pada pandangan saya,
Lam ataupun bahasa Al-Lughah Arabiah Al-Mu'asirah ni, dia lebih banyak belajar tentang nahwu sorof berbanding dengan bahasa Arab biasa. Dan benda tu seronok. Dan ada kaitan tak di antara kedua-dua tu? Ada. Okey, terima kasih Amira. Dan seterusnya Sama-sama. saya nak berkenalan jugalah dengan yang lain. Ain, silakan. Silakan Ain. Dengar tak? Okey, dengar. Silakan. Nama saya Ain Amanina. Nurul Ain Amanina. Okey, daripada sekolah yang sama juga. Sekolah yang sama, Semawi juga. Okey, seterusnya Alia. Alia dah bersama dengan kita ke belum? Belum lagi. Alright. Hadirah, dah bersama dengan kita dah? Ada saya. Okey, silakan. Nama saya Hadirah Alina binti Asrul Nizam dari sekolah yang sama juga. Oh, okey. Okey, baik. Seterusnya Amir. Okey. Nama saya Muhammad Amir Wafi bin Abdul Rahman. Boleh panggil saya Wafi. Dan saya berasal dari sekolah Semawi Labuan juga. Semawi Kuala Lumpur juga. Jauh sangat Labuan tu Amir ya. Dia dulu sekolah Semawi Labuan. Oh ya, sekarang ni dah berpindah ke Kuala Lumpur, ke Sasul. Itu Sasul dia. Okey, seterusnya Faris, silakan. Okey Faris, boleh? Anda bersama dengan kita? Nama? Alright. Bersama. Nama Muhammad Faris Safarin bin Saifullah. Boleh panggil Faris. Masya-Allah. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik. Hal antum musta'iduna lil imtihan? Adakah anda semua dah bersedia dah nak menjawab exam ni? Okey, baik Ustaz. Mereka bukan apa Ustaz? Bukan saya tak jawab. Saja je. Kan? Okey, baik Ustaz. Jadi sekarang ni kita tertinggal seorang lagi bersama dengan Alia. Alia dah bersama dengan kita ke? Dia senyum je tu, keras dekat situ kan. Okey, tak apa. Mungkin ada sedikit teknikal di situ. Kita menantikan Alia. Baik Ustaz, sedikit daripada Ustaz, adakah subjek ini menjadi subjek kegemaran para pelajar ataupun alamak subjek ni susah lah Ustaz? Macam mana tu? Okey, baik. Sebenarnya subjek Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah ni sangat menyeronokkan. Dia tidaklah susah. Kita kena positif lah. Sebenarnya apabila kita belajar dan dapatkan kemahiran, bagaimana nak menguasai bahasa Arab tu, insya-Allah sebenarnya mudah sahaja dan boleh mendapat A. Nanti bila ada peluang untuk pergi ke negara Arab, Alia, Amira, Ain dan yang lain-lain ni, mesti seronok Ustaz dapat mempraktikkan tutur kata dalam bahasa Arab. Tapi sebelum kita nak mula kelas Ustaz, kita chill dulu, kita berehat dulu boleh Ustaz? Baik. Dan kita kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kepada murid-murid sekalian, hari ini اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية معاصرة. اليوم معنا اليوم في استوديو أستاذة ممتازة أستاذة فردوس مزني. كيف حال أستاذ؟ الحمد لله كويس. واليوم في طلاب أيضا من SMA ماوي كوالالمبور. هل أنتم مستعدون أيها الطلاب؟ Are you ready? Okey, murid-murid pun dah bersedia Ustaz. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, kita nak mulakan kelas kita, boleh Ustaz? Boleh. Okey, dipersilakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Da'i Aiman. Baik, sidang penonton sekalian, terutamanya para pelajar yang mengambil subjek Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Jadi, pertama sekali saya akan menerangkan mengenai format subjek ini. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, format peperiksaan bagi subjek Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah
kodnya adalah 5403. Okey, mempunyai dua jenis. Ada dua kertas. Pertama kertas 1 dan kedua adalah kertas 2. Okey, apa tu bezanya? Kertas 1 ni adalah ujian bertulis, okey, manakala kertas 2 adalah ujian lisan. Okey, ataupun kita selalu sebut sebagai syafawi lah, ya. Okey, kita lihat pula daripada sudut markah, ujian bertulis subjek lam, total markahnya adalah 100. Ya, dia ada banyak bahagian, totalnya adalah 100. Kemudian ujian lisan ini markah dia adalah 60 markah. Ya, tetapi tidaklah bermakna 100 dan 60 tu yang kita akan ambil jadi total markah keseluruhan. Kita akan ambil wajaran dia sahaja. Okey, jadi untuk kertas 1 kita akan ambil wajaran sebanyak 70 markah. Kemudian wajaran untuk kertas 2 lisan sebanyak 30 markah. Jadi kalau budak tu dia dapat full mark, contoh ya, kalau kertas 2 dia punya ujian lisan dapat 60, jadi kita akan ambil 30 markah dia lah untuk kita combinekan dengan kertas 1 ujian bertulis. Daripada sudut tempoh masa dia pula, ya, kertas 1 ujian bertulisnya adalah 2 jam 15 minit, okey, dan kertas 2 tempoh masa adalah 10 minit. Okey, kita akan tengok lebih detail setiap satu kertas ini, ujian bertulis dan juga ujian lisan. Okey, saya sengajalah mulakan dengan kertas 2 subjek lam. Okey, kerana kertas 2 ni dia lebih pendek. Ujian lisan kan dia lebih sekejap. Dan sebenarnya ujian lisan lam ini dia dilaksanakan terlebih awal daripada ujian bertulis tu. Dalam 1 bulan, 2 bulan sebelum ujian bertulis, kita akan laksanakan ujian lisan. Okey, jadi kita tengok pada ujian lisan ni, dia mempunyai 3 bahagian. Okey, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Bahagian A ini adalah bacaan teks sebanyak 25 markah. Okey, apa itu bacaan teks? Pelajar akan diberikan satu petikan penuh. Jadi pelajar perlu membaca petikan Arab ini dengan betul dan baik sekali. Dan apakah aspek-aspek yang akan dinilai untuk bacaan teks bahagian A ini? Yang pertama adalah fasahah. Ya, fasahah ini 10 markah. Fasahah ni apa dia? Fasahah ni panjang pendek dia, yang mana ada mati, yang mana nak dibaca dengan syaddah dan sebagainya. Kalau saya kata qalamun, qalamun dia tak panjang kan? Jadi kalau dia baca tiba dia letak alif kat situ, qalam contoh, jadi dia dah efek markah fasahah dia. Okey, kemudian kita ada markah kelancaran. Okey, 5 markah. Kelancaran tu maksudnya apabila pelajar itu dapat membaca dengan baik, dengan tenang, tak ada tersangkut-sangkut, jadi bolehlah dapat markah penuh kelancaran 5 markah. Kemudian intonasi yang sesuai, nada dia bukanlah nak cakap dia baca sedap ke tak sedap suara dia, cumanya intonasi tu sesuai sebagai seorang pembaca. Ada baris Ustaz? Tidak ada baris. Itulah cabaran sebenarnya ya. Untuk subjek lam ni dia tak ada baris, jadi pelajar kena tahu mana nak baca dhammah, mana nak baca fathah, mana nak kasrah, mana nak sukun dan sebagainya. Inilah cabaran dia. Okey, tetapi pelajar jangan risau kerana tata bahasa dia hanya 5 markah sahaja. Jadi yang dia kena ada fasahah, dia kena ada kelancaran, dia kena ada intonasi dan juga tata bahasa itu untuk mendapat 25 markah lah secara keseluruhan dia. Yang penting Ustaz, yang penting confident. Yang penting confident. Baca je kan. Sebab markah untuk fusaha tu 10 markah tau. Okey Ustaz. Okey, selesai bahagian A, dia dah baca teks. Ini semua ni 10 minit. Okey, pelajar perlu habiskan ketiga-tiga arahan ni, bahagian A, B dan juga C dalam tempoh 10 minit sahaja. Okey, selesai pada bahagian A, okey, pelajar akan diuji dengan soalan kefahaman. Ada berapa soalan? Ada 3 soalan. Satu soalan tu 5 markah. 5 darab 3, 15 markah. Soalan pertama dan soalan yang kedua adalah soalan berdasarkan teks. Dia nak uji kefahaman kita, faham tak pelajar ni tentang teks yang dibaca tadi. Okey, dan yang ketiga, soalan yang ketiga dia akan tanya soalan i'rab lah. Itu yang budak-budak duk takut tu. Mana jadi mubtada, cari khabar tak jumpa, ada fi'il fa'il tak tahu kat mana. Jadi itu 5 markah.
dia punya rubrik pemakahan tu akan dimaklumkan kemudian lah. Ya. Okey, selesai di bahagian B, kita akan beralih ke bahagian C. Bahagian C adalah interaksi. Okey, markah dia adalah 20. Interaksi ni apa dia? Interaksi ni adalah pertuturan, okey, perbualan, percakapan di dalam bahasa Arab. Jadi pelajar akan diberikan tajuk ikutlah mengenai al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mungkin pasal fawaid al-iddikhar dan sebagainya, ikut tajuk apa yang dia dapat dan dia perlu bercerita apakah isi-isi mengenai tajuk tersebut. Jadi aspek pemarkahan, okey, isi 12 markah. Paling penting adalah pada isi. 12 markah. Maksudnya ada 3 isi, ada 4 isi berserta dengan penerangan carahan dia tu. Bagus, cantik dah, boleh dapat 12 markah. Kemudian cara penyampaian dia. Okey, cara penyampaian dia confident, bersemangat. Jadi pun boleh dapat 4 markah dan kemudian markah yang ketiga dinilai, yang akan dinilai adalah nilai, iaitu 4 markah. Ini mengenai adab lah. Okey, bagaimana adab yang dijaga semasa bercakap bahasa Arab tu. Jadi kalau kita lihat di sini Dai Aiman, untuk bahagian C, isi, penyampaian dan juga nilai tak ada langsung di sini aspek tata bahasa. Jadi bermakna pelajar tak payah takut. Kadang-kadang pelajar ni dia tak confident sebab bila dia nak cakap, dia tata bahasa dia tak berapa kuasai sangat, jadi dia tak nak bercakap. Jadi pelajar tidak perlu takut, tidak perlu gusar. Sebab apa? Sebab markah yang paling banyak adalah markah isi. Ya, sebanyak 12 markah. Jadi pelajar kena bersedialah dengan isi-isi macam tu. Okey, tata bahasa tu tidak diambil kira. Kot ada budak salah baca baris ke, salah dia punya kedudukan ke, asalkan pentaksir tu faham apa yang disebut, yang disampaikan oleh calon itu. Dan dah boleh dapat 20 markah lah. Jadi 20 campur 15 markah campur dengan 25 markah, total kita dapat 60 markah untuk ujian lisan kertas 2. Okey, baik. Sekarang ni kita dah selesai ujian lisan, kita nak tengok pula pemarkahan ya pada ujian bertulis kertas 1. Mana Ustaz, untuk dia punya wajarannya adalah 30 markah. 30 sahaja daripada ujian lisan yang asalnya 60, tetapi yang diambil 30 markah sahaja. Walaupun 30 Ustaz sangat berharga. Sangat berharga. Untuk anak-anak murid-murid kita ni yang nak skor A ni Ustaz. Ya, betul. Sebenarnya ya Dai Aiman, ujian lisan kertas 2 ni dia nak membantu pelajar. Kod nantilah ujian bertulis ni susah, budak blank tak tahu dia jawab apa kan. Jadi kita ada markah pada ujian lisan untuk bantu top up cover balik kita punya mungkinlah kalau kita rasa kita kurang menjawab pada ujian bertulis itu. Jadi pelajar-pelajar tak boleh nak ambil mudah ujian lisan je, bercakap je, pentaksir pun cikgu sekolah je. Tak boleh bertanggapan begitu. Kena juga buat betul-betul. Jadi tadi kita dah siap untuk 30 markah. Baik Ustaz, ada tak yang murid-murid kita ni yang boleh untuk bertutur dalam bahasa Arab ke ataupun berinteraksi? Tadi kan ada yang Ustaz sebut interaksi Ustaz kan? Kita nak cubalah seorang Ustaz, boleh ke? Boleh. Yang mungkin boleh perkenalkan diri ke dalam bahasa Arab? Boleh kita test Ustaz? Kita test. Siapa ni murid kita? Sebab Ustaz ini bukan sekolah salang-salang ni. SMA Mawib ni pelajar pandai-pandai. Ustaz rasa siapa ni? Saya nak panggil Alia. Alia dia masih keras lagi tu Ustaz. Masih ada sedikit gangguan talian. Kita cuba murid-murid lain Ustaz. Okey, kemudian kita ada Amir. Amir bersedia? Amir Wafi. Hal anta musta'id? Takallam qalilan an ay shay kama syi'ta. Tafadhal. Ayu haja. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. Okay, silakan Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amir Wafi bin Abdul Rahman. Askunu fi Selangor. وفي هذا السنة أنا في هذا السنة campur pun boleh, campur Melayu pun boleh, tak ada masalah.
Hadha sana ana akan mengambil SPM. So insya-Allah ana target supaya insya-Allah ana akan berjaya lah. Untuk berjaya mengharumkan nama sekolah ini. Okey, boleh lah tu dah ada anak-anak tu dah okey dah tu kan. Okey, sebab kita ni on the spot tau, tak ada skrip pun. Jadi okey tu bagus. Maknanya bab kata ustaz tadi kita kena praktis kan. Ya, kita kena praktis dan praktis everyday. Kalau everyday macam ni lah, Amir Wafi cakap, saya rasa ustaz sebulan macam tu Amir dah fasih dah cakap Arab mungkin ustaz kan. Betul tak? Apabila kita bercerita mengenai bahasa, dia melibatkan latihan. Dia bukan duduk dalam kelas, cikgu ngajar, dia belajar, tutup buku, esok buka balik. Tak, dia tak akan dapat. Bahasa tak kira lah bahasa Arab ke, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jerman ke. Kalau tak dituturkan, kalau tak dituliskan, maka kita tak dapat latih diri kita untuk jadi lebih baik. Dia kena hari-hari Ustaz. Dia perlu hari-hari. Jadi ambil peluang Ustaz ada bersama dengan kita untuk kita pergi ke, mungkin pergi ke bilik guru ke kan, boleh sembang-sembang dengan Ustaz ke dan sebagainya. Baik Ustaz, sebelum kita nak memberi pencerahan kepada kertas satu Ustaz, kita berehat seketika boleh? Okey, kita akan kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, أنتم معنا طريق إلى النجاح SPM 2021. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية معاصرة، واليوم معنا أستاذ ممتازا Ustaz Muhammad Firdaus Mazani. Ahlan wa sahlan Ustaz. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi. Tadi kita dah bincangkan untuk kertas dua Ustaz. Yang mana murid-murid perlu membacakan teks dalam bahasa Arab. Betul. Tapi yang suspend Ustaz tak ada baris tu. Ya saya. Itu cabaran dia. Cemas tu. Kalau ada baris pun tergagap, ini kan pula tak ada baris. Baik, jadi sekarang ini Ustaz nak terangkan untuk kertas satu saya. Baik. Okey, tafadhal. Okey, terima kasih. Format peperiksaan subjek lam untuk kertas satu sama juga, ada 3 bahagian. Okey, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, kita lihat pada bahagian A terlebih dahulu. Okey, ia soalan yang akan diuji di sini adalah objektif pelbagai bentuk. Okey, apa itu yang dimaksudkan dengan objektif pelbagai bentuk? Soalan ini hanya memerlukan kepada respon yang pendek sahaja. Okey, contoh dia punya arahan soalan tu adalah ayin, tentukan, bayin, jelaskan, istakhrij, bawa keluar, mayyiz, bandingkan, kemudian imla al-faragh, isi tempat kosong, ikhtar al-ijabah as-sahihah, pilih jawapan yang betul. Okey, jadi dia tidak perlu dihuraikan, tak perlu dikembangkan. Jawapan dia memang spesifik, itu sahaja yang jawapan jendak. ada dah Ustaz, tinggal nak pilih je. Ada yang jenis ada pilihan, ada yang tak ada pilihan. Ada yang kena kita fikir letak sendiri. Betul. Okey, jadi itu dinamakan sebagai objektif pelbagai bentuk. Okey, pada bahagian A ini dia mempunyai 4 soalan besar. 1, 2, 3, 4. Okey, dan setiap satu soalan ini mempunyai 5 anak soalan. Okey, jadi 5 anak soalan ini darab dengan 4, kira ada 20 soalan lah. Ada 20 soalan dan markah dia satu soalan, satu jawapan yang betul, 1 markah. Dia masih lagi pada aras mengetahui dan memahami sahaja. Okey, jadi dia tak ada lah tolak-tolak setengah ke, tak ada. Betul 1, salah 0. Macam tu je. Okey, dan apakah aspek pembelajaran yang akan ditanya di dalam bahagian A? Sama ada dia adalah nahu, dan ataupun saraf. Okey, dan yang ketiga adalah kosakata. Pelajar dia perlu tahu bezakan yang mana tajuk nahu, yang mana tajuk saraf. Kejap lagi kita akan tengok dia punya list tu. Okey, jadinya saya kata tadi ada 4 soalan. Okey, yang boleh ditanya adalah nahu, saraf dan juga kosakata. Ikut lembaga lah. Dia nak letak 2 nahu, 1 saraf, 1 kosakata, nak letak 2 nahu, 2 saraf. Macam tahun 2019 punya SPM, saraf tu ada 1 soalan saja. Tapi duk ingat jugalah tahun 2020 yang lepas ni, 1 soalan saraf juga. Tak. Ada 2 soalan saraf. Jadi pelajar tak boleh nak beza-bezakan. Tak sukalah, tak minatlah saraf ni. Dia nak kuasai nahu je, tak boleh macam tu. Okey, kuasai nahu, kuasai saraf. Walaupun tajuk nahu tu lebih banyak daripada tajuk saraf. Waktu exam dulu Ustaz, saya suka sport-sport lah Ustaz. Boleh ke?
Nak sport tak boleh Ustaz sangat tidak digalakkan. Sebab kita tak tahu mana yang masuk satu, mana yang masuk dua. Menangis kat bucu katil nanti bila soalan yang dia target tu dia tak masuk. Selalu macam tu, janganlah. Kita kena semua sekali. Jangan duk target ni dah masuk. Ni tahun sudah dah masuk, ni tak masuk. Jangan juga. Kita tak tahu permainan dia orang. Dia jadi ahli nujum Ustaz. Betul. Kita kena belajar semua, faham semua, kuasai semualah. Ya, betul Ustaz. Okey, baik. Jadi kosakata ni sebenarnya soalan kosakata dia nak uji kita punya perbendaharaan kata. Dia tak ada melibatkan nahwu saraf tau. Okey, jadi kosakata ni kalaulah dia bagi tempat kosong, okey, apa perkataan yang sesuai. Jadi kalau pelajar itu tak banyak vocab ataupun dia tak tahu ni masuk apa, susahlah. Jadi sebenarnya pelajar juga perlu bersedia di samping faham nahwu, faham saraf, kena berusaha juga untuk memperbanyakkan kosakata. Okey, baik. Selesai bahagian A. Beralih kepada bahagian B, 30 markah. Apa dia? Subjektif, respon terhad. Okey, dia dah beralih kepada subjektif. Jawapan dia tak pendek tapi tak terlalu panjang. Dia macam sederhana lah. Okey, mungkin di dalam ayat. Okey, ada 3 soalan. Okey, 2 soalan adalah soalan mutalaah. Soalan mutalaah tu maksudnya soalan kefahaman. Okey, dan satu lagi soalan adalah takwinul jumlah, iaitu membina ayat. Okey, soalan mutalaah ni standard selalu dia bagi satu petikan penuh, kemudian dia bawah dia datangkan soalan berdasarkan petikan di atas. Tapi saya nampak pattern sekarang ni diorang suka keluarkan soalan satu rajah satu soalan, satu gambar satu soalan, satu jadual satu soalan. Jadi dia jadi banyak macam tu, dan dia tidaklah semudah kita kata bila ditanya soalan tu, cari je lah keyword itu. Contoh kalau dalam petikan, Abu adalah seorang pelajar. Soalan, siapakah Abu? Dia tak ada dah tanya siapakah Abu, cari balik Abu atas, Abu adalah seorang pelajar. Tak, dia sekarang ni dia bukan mencari jawapan. Kemahirannya adalah bagaimana pelajar boleh memahami nas, memahami soalan dia apa, dan cari berdasarkan apa yang dia faham berdasarkan petikan. Itu cabaran dia. Kalau dulu biasanya dalam soalan tu ada jawapan Ustaz. Betul. Walaupun pelajar tu tak tahu soalan tu cakap pasal apa, walaupun pelajar tak tahu teks itu cakap pasal apa, tapi dia boleh nampak, dia boleh tengok mana boleh yang serupa. Okey. Nabzah, carilah perkataan nabzah. Maulid, carilah perkataan maulid. Itulah jawapan dia. Betul lah Ustaz. Saya buat macam tu lah dulu. Contohnya Da'i Aiman Abu lahir di Kuala Lumpur. Contoh, dia tak semudah-mudahnya nak tanya di manakah Abu lahir. Mungkin dia kata di manakah tanah tumpahnya darah Abu. Boleh jadi juga gitu. Jadi dia tidak semudah macam dulu-dulu kita nak jawab soalan, cari je lah balik. Cari balik daripada soalan tu ada dalam petikan tu kan. Ayat yang sama. Jadi dia punya cabaran, pelajar perlu mahir daripada sudut memahami kefahaman. Ya, baik, saya. Okey. Kemudian satu lagi soalan pada bahagian B adalah membina ayat. Okey, dia ada dua jenis dia boleh tanya kita. Bina ayat berdasarkan tajuk-tajuk tata bahasa kawaid ataupun bina ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Okey, contoh kalau berdasarkan soalan kawaid, kawin jumlah mufidah allati fiha khabar mufrad. Contoh, allati fiha munada mudhaf. Contoh. Okey, itu kalau berdasarkan tajuk kawaid. Kalau berdasarkan frasa, kawin jumlah mufidah allati fiha masalan al-mawaqi' al-ijtimaiyah. Allati fiha at-talawuth al-bi'i. Jadi kalau budak tak tahu makna tu pun payah juga. Tapi ada juga tips dia lah, cara macam mana pelajar untuk kalau tak tahu maksud tu nak dapat markah. Ada jugalah tips dia. Okey, baik. Jadi itu semua bahagian B, semua merangkumi 30 markah. Beralih kepada bahagian C, 50 markah yang paling banyak sekali, iaitu subjektif respon terbuka. Okey, subjektif respon terbuka, senang cerita dia, buat insya, buat esei. Ini yang paling gerun sekali budak-budak. Suspense sebab pelajar tak boleh nak hafal, cari buku contoh-contoh karangan, hafal. Berapa banyak karangan yang diorang nak hafal? Kena ada mufradat Ustaz. Kena ada mufradat, kena faham tajuk tu dia hendak apa. Kalau dia hafal lain, lepas tu yang masuknya tu adalah tajuk yang lain, mati budak tu nanti. Jadi menghafal insya ni adalah sangat-sangat tak patut. Tak boleh.
Yang penting dia ada perkataan tu dia akan ada membantu dia Ustaz. faham kehendak soalan dah apa, dia suruh buat insya apa, dia punya tunggang langgang sikit nahu soraf tu tak ada masalah. Yang penting apa yang kita tulis tu bertepatan dengan apa benda soalan dak. Okey, jadi ada dua insya. Ini dia punya orang kata cabaran dia juga Da'i Aiman. Kalau sebelum subjek lam ni bahasa Arab yang dulu KBSM dia ada satu insya saja. Sekarang ni untuk subjek lam kita ada dua insya. Budak satu insya pun dah rasa macam tu kan. Betul. Nak kena pula buat dua insya kan. Jadi insya yang pertama adalah karangan berpandu ataupun kita panggil directed writing lah. Dia bagi sama ada gambar, dia bagi kita peta minda, dia bagi kita jadual. Jadi dia suruh kita ceritalah berdasarkan bahan ransangan yang diberikan. Ya. Jadi dia tak banyak sangat, minimum 60 patah perkataan dan jumlah markahnya adalah 20 markah sahaja daripada 50 ni. Okey, yang 30 markah lagi kat mana? Dekat sini. Karangan pilihan. Dia bagi kita 4 tajuk insya. Pilihlah yang mana kita rasa kita confident kita boleh jawab. Banyak idea dekat situ. Jadi 30 markah, 20 markah, 50 markah. Dia dah jadi separuh. Insya tu saja dah separuh daripada keseluruhan markah bagi ujian bertulis. Ini peluang untuk lulus ni rasanya tak ada masalah lah Ustaz ya. Betul. Tapi kita bukan nak lulus, kita nak dapat A. Kita untuk dapat A+. Betul. Okey Ustaz. Okey, baik. Jadi inilah format peperiksaan untuk kertas 1. Tadi saya dah cerita kertas 2, sekarang ni adalah kertas 1. Okey, selesailah format peperiksaan kertas 1 dan kertas 2 untuk subjek Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Kita berehat seketika Ustaz. Tariq ilan Najah 2021 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. بعد درست موضوع المشتقات أستطيع أن أعين الكلمات الموجودة في القرآن الكريم، ومن أجل ذلك يكون هذا الدرس سهلا لنا في تعلم اللغة العربية. أنا أوافق على ذلك، بل أحب وأفضل هذا الموضوع في درس اللغة العربية. Saya merasa amat bersyukur kerana saya dapat memahami dan menghadam tajuk mustaqot ini dengan baik sekali. Pada waktu yang sama juga, saya dapat membezakan bahagian-bahagian dalam mustaqot. Contohnya seperti isim alat, isim maf'ul dan sebagainya. Betul Kak Eri. Saya juga rasa program ini dapat membantu saya memahami dengan lebih mendalam lagi. Dan saya berharap agar program seperti ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan juga kawan-kawan saya lain. Melalui perkongsian hari ini, saya dapat ulang kaji semula topik-topik dalam mustaqot yang telah dipelajari masa tingkatan 4 dulu. Bagi saya, topik mustaqot ni agak sukar dan pembelajaran hari ini dapat memantapkan lagi pemahaman saya mengenai topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karim bin Haji Abu Bakar, ayah kepada Aris Quraisha, tingkatan 5 Firdaus Sekolah Semar Mawid. Program Didik TV ini adalah sangat baik dan dapat memberi manfaat kepada semua pelajar-pelajar. Harapan saya agar anak saya mendapat keputusan cemerlang SPM pada tahun 2021 ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya abang kepada Balkis Hanani binti Razali dari Sekolah Semawid ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Didik TV kerana telah menganjurkan program yang sangat baik dan membantu pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Tariq ila Najah 2021. Tadi Ustaz kita melihatkan ayah ada, abang ada, semua mendoakan agar mereka dapat menjawab peperiksaan dengan baik Ustaz. Tadi kita dah selesai dah untuk penerangan kertas 1 dan kertas 2 dan saya yakin Ustaz dengan pembahagian pemarkahan dan apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi dapat memudahkan murid-murid untuk menjawab peperiksaan. Jadi sekarang ni kita nak cuba untuk mendalami ataupun membuat latihan untuk subjek Lughatul Arabiyah Mu'asirah. Silakan Ustaz.
Okey, baik. Terima kasih Dai. Okey, sebelum kita pergi kepada latihan, saya nak kongsi sedikit sahaja Dai. Ini adalah orang kata apa yang pelajar akan pelajari di dalam subjek Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Okey, mereka akan mempelajari mutalaah, ta'bir kitabi, ta'bir syafawi, nahwu saraf. Yang paling banyaknya tu nahwu saraf lah. Dia ada banyak tajuk-tajuk kawaid. So kita lihat ini adalah tajuk nahwu dan saraf tingkatan 4. Ada mushtaqat, ada fi'il rubai mazid sehinggalah ataf. Dia bercampur. Dia bercampur dengan nahwu dan juga saraf. Okey, kemudian ini pula adalah tajuk nahwu dan saraf tingkatan 5, sambunglah daripada tingkatan 4 tahun lepasnya tu. Okey, ada badal, taukid, hal sampailah ke bawah uslubul madah wazzam. Okey. Jadi inilah tajuk-tajuk nahwu saraf. Okey, yang perlu difahami dan dikuasai oleh para pelajar dengan baik. Okey, baik. Al-Mushtaqat ini adalah tajuk yang pertama, topik yang pertama untuk silibus tingkatan 4. Al-Mushtaqat ini bermakna pecahan ataupun pecahan-pecahan perkataan. Daripada satu perkataan tu dia boleh berubah-ubah. Kalau kita kata alima, kejap dia boleh jadi alim. Okey, kejap dia boleh jadi alim, boleh jadi allamah dan sebagainya. Jadi di dalam bab mushtaqat ini kita akan mempelajari jenis-jenis perkataan. Jadi kita akan jumpa, kita tahulah asal dia, ini asalnya daripada fi'il ini. Okey, perkataan ini asalnya daripada perkataan ini, perkataan yang sama. Jadi inilah yang berada di dalam bab mushtaqat. Okey. Okey, jadi ini adalah pembahagian pecahan di dalam mushtaqat yang saya katakan tadi. Ada 8: isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah, isim tafdil, isim zaman, isim makan dan juga isim alat. Dan saya pasti pelajar-pelajar dia dah mempelajari tajuk mushtaqat ini pada awal tingkatan 4 lagi, sebab dia adalah bab yang pertama. Okey, baik, kita tengok. Okey, ini adalah jenis-jenis dia secara detailnya lah. Okey, dia para pelajar dia perlu tahu pertama konsep. Apakah konsep ataupun maksud isim fa'il itu? Okey, dan yang kedua dia kena tahu apakah wazan-wazan untuk menjadi isim fa'il itu, dan yang ketiga bagaimana nak menukarkan fi'il kepada dia punya mushtaqat ini. Daripada satu fi'il nak jadikan isim fa'il. Okey, daripada fi'il nak jadi isim maf'ul, nak jadi sifat musyabbahah, nak jadi sirah mubalaghah, nak jadi isim tafdil dan sebagainya. Jadi ini adalah penerangan lah. Okey, daripada sudut konsep, apakah masdar, apakah wazan-wazan yang berkaitan dan bagaimana ingin menukar. Okey, baik. Ini sambungan sajalah. Sirah mubalaghah, isim zaman merujuk kepada masa, isim makan merujuk kepada tempat, isim alat merujuk kepada peralatan. Okey, saya rasa pelajar-pelajar pun dah bersedia untuk kita punya sesi soal jawab. Okey, kita akan mulakan. Okey, contoh soalan kita lihat. Ini adalah contoh-contoh soalan yang akan keluar pada peperiksaan. Saya ambil apa yang boleh keluar. Dia punya kunci tu. Nak tahu istakhrij, ayin, bayin ke, nak ikhtar ke. Jadi saya compilekan, saya tengok soalan-soalan percubaan negeri-negeri. Okey, jadi kita tengok apa yang boleh ditanya untuk subjek untuk apa tajuk mushtaqat ini. Ni kira soalan bocor ke Ustaz ni? Tidak. Tak adalah saya. Dalam percubaan tahun 2020 lah, tahun lepas lah. Macam tu. Okey, yang pertama. Okey, istakhrij isim maf'ul min al-qit'ah al-atiyah. Simple je soalan dia. Keluarkan isim maf'ul daripada petikan ataupun potongan ayat di bawah. Okey. Kita try tanya Ustaz sekali. Ini dia punya baru dia punya pernyataan dia. Statement dia. Okey. Laqad tahaqqaqa hilmi wa asbahtu muhandisan masyhuran fil bilad bazaltu juhdi min ajli al-wusul ila tilka al-umniyah al-marsumah wa likulli amrin mahmudin muqaddimatuhu aql. Okey, jadi pelajar perlu baca. Keratan ini perlu baca dan kenal pasti manakah isim maf'ul, bawa keluar. Jadi kita tanya para pelajar kita pada hari ini. Cuba angkat tangan sikit. Siapa yang nak jawab ni? Berebut sikit. Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Buka mikrofon dan cuba menjawab soalan. Silakan. Ini semua pelajar pandai Ustaz ya. InsyaAllah. Pasti mudah je nak jawab soalan-soalan ni. Ada yang nak cuba? Boleh angkat tangan dan buka mikrofon. Uridu an ajibu ya Ustaz. Okey, tafadhal. Okey. Okey. Jawapan? Silakan Wafi.
First, muhandisan. Muhandisan. Ya, naam Ustaz. Muhandisan. Kita boleh ni Okey. Dia kata muhandisan. Okey. Ada lagi? Yang kedua, lepas tu bezal tu juhdi yang selepas bazal tu. Juhdi. Juhdi. Yakin tak apa, yang penting yakin Ustaz. Betul confident. InsyaAllah yakin. Okay, silakan. Sahaja. Ada lagi? Ada lagi? Itu je Ustaz. Itu sahaja. Okey, ada tak mungkin murid-murid lain yang nak cuba juga? Baik. Okey. Kita buka. Kita buka tak apa Ustaz. Kawan-kawan yang lain untuk jawab. Kok ada lagi? Kok tak betul ke rasa jawapan tadi dia nak bagi yang lain? Sebab saya suka Wafi dia confident Ustaz. Tak apa. Okey. Okey. Ada murid lain yang nak bantu, mungkin Amirah Husna ke nak cuba? Boleh. Okey, tafadhali. Okey, jawapan saya ada 3. Yang pertama. Oh, 3. Oh, okey. Bersedia betul ni. Yang pertama sama. Apa yang pertama? Yang pertama sama. Masyhuron sama. Mana ada sama? Yang kedua pertama masyhuron. Pertama masyhuron. Kita bulat pula Ustaz. Kita bulat pula. Okey. Ini jawapan Husna. Okey. Watani. Yang kedua? Yang kedua marsumah. Okey, marsumah bawah dia. Okey. Kemudian ketiga Mahmud. Okey, taib. Okey Ustaz, tadi kita dah dapat 2 jawapan daripada Wafi dan juga Husna. Betul. Jawapan dia lain-lain. Jawapan lain-lain. Baik. Sama. Sekali apa kata Ustaz pula? Okey, baik. Pelajar-pelajar, jawapannya betul adalah jawapan yang dibulatkan, iaitu masyhuran, al-marsumah dan juga Mahmud. Berapa markah ni? 1 markah, 1 markah, 1 markah. Jadi 3 markah lah di sini. Okey, jadi pelajar perlu berhati-hati. Seperti yang Wafi tadi dia jawab, muhandisan, ini bukan isim maf'ul, ya. Wafi, ini adalah isim fa'il. Kena fa'il. ingat perbezaan antara isim fa'il dengan isim maf'ul pada huruf kedua terakhir. Kalau nak jadi isim maf'ul, mungkin dia jadi muhandas. Dal tu baris atas. Ya, jadi kalau nak jadi isim fa'il, baris bawah. Muhandis. Jadi ini adalah muhandisan, dia adalah isim fa'il. Jadi tidak tepatlah. Begitu juga dengan juhdi, tidak tepat. Tapi kalau Ustaz, tapi kalau saya bagi markah lah Ustaz, sebab Wafi ni dia confident. Betul. Kena bagi markah tu. Markah confident. Okey, jadi kalau kita lihat pattern dia sama, masyhur, marsum dan juga Mahmud berada di atas wazan maf'ul. Okey, seronoklah Ustaz bila kita buat perbincangan seperti ini dan kita dapat kenal pasti yang mana betul dan yang mana salah. Baik Ustaz, mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz untuk memberikan tips kepada mereka supaya tak salah lagi Ustaz. Ada tak tips yang Ustaz boleh berikan? Silakan. Okey, baik. Pertama sekali, saya ingin mengingatkan kepada semua pelajar yang mengambil subjek Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah ni supaya tidak berputus asa, jangan rasa futur, rasa give up. Mungkin perjalanannya itu agak sukar, tetapi tempuhilah dengan baik, carilah jalan penyelesaian sekiranya kita mempunyai masalah ataupun mempunyai kesukaran di dalam mempelajari subjek Lam. Okey, boleh berjumpa dengan ustaz dan ustazah, boleh dapatkan personal coaching daripada ustaz dan juga ustazah, bertanya. Itu yang penting adalah bertanyalah. Dan seperti yang saya kata tadi, apapun bahasa Arab ini dia perlu praktis. Tidak praktis, hanya simpan dalam buku, dia tak jadi apa. Jadi berabuk je saya? Jadi berabuk je kan? Berabuk-rabuk. Macam tu. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan yang paling penting, di setiap masalah tu ada penyelesaiannya. Ada penyelesaian. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Firdaus dan murid-murid daripada Sekolah Menengah Agama Mawib. Kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua. Okey, lambai sikit kepada semua. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dikala merebaknya COVID-19 menggemparkan segenap manusiawi. Di situlah perasaan kami menerpa pertanyaan, bilakah sekolah akan dibuka? Kuharapkan semua ini akan berakhir. Musnahkanlah COVID. Kami ingin hidup seperti dulu. Guru, kaulah frontliner kami. Kau bertarung di hadapan
hadapan kami. Jika cikgu sakit, siapakah yang akan mengajar kami? Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Hashtag kita jaga semua. Hashtag terima kasih cikgu. Didik TV KPM